Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung tajuk PDPR kita daripada sesi yang lalu. Alhamdulillah, pada sesi yang lalu kita telah berbincang tentang tajuk penanaman dan penyelenggaraan di nursery, dan kita membincangkan tentang bekas tanaman. Okey, kita dah bincang sifat-sifat bekas tanaman, kita dah bincang ciri-ciri bekas tanaman dan jenis-jenis bekas tanaman. So dan cikgu yakin semua orang sudah faham dan hasil daripada cikgu cek Sokratif, jadi nampak gayanya semua orang dah memahami apa yang kita bincang dan kriteria kejayaan yang telah ditetapkan dicapai oleh semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, pada hari ini kita akan menyambung subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik setelah menyediakan bekas. Kita akan melihat dalam bekas tu kita nak isi apa pula. Okey, so kita akan share kita punya slide pada hari ini sekejap. Penanaman dan penyelenggaraan tanaman. Okey, pada sesi yang lepas kita dah melihat kepada yang pertama. Kita dah melihat yang pertama, bekas. Okey, iaitu dalam bekas kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang jenis. Okey. Yang kedua, kita belajar tentang sifat atau ciri-ciri yang perlu ada pada bekas tanaman. Okey, yang ni bekas tanaman. Ada beberapa jenis, ada seramik, ada pasu tanah liat, ada pasu konkrit. Okey. Sifat kena ada lubang, mudah dibersihkan, ringan dan sebagainya. Dan cikgu yakin you all dah menguasai subtopik tersebut. Okey. Alright, kita tengok apa yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu kita nak bincang tentang medium. Okey, kita nak tengok medium pula hari ini. Apa yang kita katakan dengan medium. Okey, 3.14. Fungsi bahan medium tanaman dan nisbah campuran medium. Okey, so ada dua perkara yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu yang pertama fungsi dan yang kedua nisbah. Yang pertama fungsi 1/4, yang kedua nisbah 1/4. Dua perkara yang kita akan bincang pada hari ini. Okey, kita kena tahu dulu apa yang dikatakan dengan medium penanaman. Okey, medium penanaman ditafsirkan sebagai bahan atau substrat. Bahan atau substrat iaitu berasaskan tanah atau bukan tanah. Medium penanaman merupakan bahan atau substrat, ini yang pertama. Kedua, yang berasaskan tanah, yang ketiga, atau bukan tanah, yang keempat. Dan apa tujuan dia? Tujuan dia untuk pertumbuhan akar. Nampak? Ada 5 perkara. Okey. Okey. Medium penanaman merupakan bahan atau substrat yang berasaskan tanah atau bukan tanah untuk pertumbuhan akar. 5. Nak ingat tu. Nak ingat tu. Okey, medium penanaman merupakan bahan atau substrat yang berasaskan tanah atau bukan tanah untuk pertumbuhan akar. Okay, clear? Right. Kemudian kita nak tengok medium penanaman merupakan campuran. Medium penanaman merupakan campuran pelbagai jenis. Nak buat medium penanaman ni, dia kena campur, duduk satu. Dia macam tu. Ni, tambah yang ni. Okey, yang tu. Yang kita akan belajar betul-betul yang dicampurkan.
Ada juga satu jenis je, tapi bergantung kepada sifat medium yang dikehendaki. Tetapi untuk amali kita, fokus kepada campuran. Okey, fokus kepada campuran. Apa campuran tersebut? Yang ni kita dah tahu dah, iaitu tanah loam, bahan organik dan pasir. Yang kita namakan dia sebagai TOP. Ini hari masa amali pembiakan kita dah belajar apa itu TOP. Okey. So kalau kita lihat TOP ni bersambung lagi untuk tanam dalam pasu juga. Itu hari kita menyemai TOP. Dalam pasu pun kita pakai TOP. Okey, kita tengok apa yang fungsi. Kita tengok apa itu fungsi medium penanaman. Apa fungsi dia? Okey, ada 5 fungsi bagi medium penanaman. Okey, ada 5 fungsi medium penanaman. Okey, yang pertama, menyokong dan mengukuhkan tanaman. Menyokong dan mengukuhkan tanaman. Agak-agak ini fungsi datangnya daripada bahan apa? Kalau daripada TOP tu, apa yang melibatkan menyokong dan mengukuhkan tanaman? Ya, ia datang daripada tanah loam. Okey, ini fungsi tanah loam. Alright. Fungsi yang kedua, memegang akar tumbuhan. Memegang akar tumbuhan juga fungsi daripada tanah loam. Okay. Membekalkan nutrien. Ini ada 2 perkara ni. Yang satu membekalkan nutrien, yang satu lagi air kepada tanaman. Okey. Untuk membekalkan nutrien, adalah fungsi apa? Bahan organik. Okey. Air ni datang dari mana? Air ni kita lah siram. Kalau kita tak siram, mungkin original datang daripada air hujan ataupun air yang dah ready dalam bumi. Tapi bila dalam pasu, kita kena siram lah. Kalau kita letak dia tengah panas, cuaca panas, kena siram. Cuaca hujan, tak apalah. So, air tadi yang kita siram, dipegang ataupun melembabkan tanah loam. Okay. Yang seterusnya, memberi pengudaraan kepada akar. Beri pengudaraan kepada akar ini, siapa fungsi dia? Apa fungsinya? Ini dah tentulah pasir sungai. Okey. Dan yang terakhir iaitu memberi pertumbuhan akar ini, membenarkan pertumbuhan akar secara maksimum, juga fungsi pasir sungai. Okay. So kita kena tahu fungsi setiap bahan yang dicampurkan menjadi medium, kita kena tahu. Kalau tak nanti kan kita ikut dan saja kan. Jadi kita kena tahu tanah loam apa dia, bahan organik apa dia, pasir sungai apa dia. Bahan organik fungsi dia tak ada lain dah. Fungsi dia hanya membekalkan nutrien. Fungsi dia membekalkan nutrien. Itu je fungsi dia, tak ada benda lain lah. Bahan organik ni membekalkan nutrien. Untuk pasir sungai, pengudaraan, dan juga bila pengudaraan yang baik, bermakna akar akan tumbuh dengan banyak, maksimum. Okey? Tak clear? Setakat ini clear. Mudah saja ni. Mudah saja. Alright. Seterusnya, kita tengok apa medium campuran tanah. Kita tengok medium campuran tanah bermaksud medium yang dihasilkan dengan mencampurkan tanah tersebut mengikut nisbah yang tertentu. Jadi medium ni dia ada nisbah dia. Medium ni dia ada nisbah dia. Dia bukan main ikut dan saja. So kita dah tahu dah apa medium dia. Medium dia TOP. TOP.
P. Tanah loam organik pasir. So untuk campur tanah loam organik pasir ni, dia ada nisbah dia. So nisbah dia terbahagi kepada dua, iaitu tanah loam, iaitu satu ni, yang nombor satu ni. Iaitu yang pertama 3:2:1. Iaitu tanah loam organik pasir. Ini abaikan ni tanah atas ni, dia bukan tanah atas ni. Dia tanah loam. Bukan tanah atas, tanah loam. Dan nisbah yang kedua iaitu 7:3:2. Okey, apa beza 3:2:1 dan 7:3:2? 3:2:1 kita gunakan untuk pasu atau bekas tanaman yang lebih kecil. Sebab kurang tanah tu, so kita reduce sikit lah. Kita pakai 3:2:1. Tapi sekiranya kita menggunakan bekas yang lebih besar, medium yang lebih banyak, so kita pakai 7:3:2. Okey, siapa yang memperkenalkan TOP ni? Siapa yang memperkenalkan nisbah 3:2:1 atau 7:3:2? Ada orang yang buat benda ni. Nama dia John Innes nama dia. Dan nisbah ini kita panggil dia JIP. John Innes Potting. John Innes Potting yang memperkenalkan nisbah 3:2:1 dan juga 7:3:2 untuk tanam pokok di dalam bekas tanaman. Ya. Di dalam bekas tanaman, nisbah yang digunakan 3:2:1 dan juga ataupun 7:3:2 mengikut keadaan, mengikut saiz. Right. Okey. Ini dia yang dikatakan dengan nisbah campuran tanah dikenali sebagai John Innes Potting, JIP. Okey, itu pengetahuan lah. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ini, gambar ke atas tu, yang atas sekali tu dah tertentulah. Siapa tak kenal ni tu orang ni, ini pasir sungai. Okey, ini pasir sungai. Dalam nisbah kita buat P. Okey, yang ini bahan organik, yang mana kita panggil dia O. Dan yang bawah itu adalah tanah loam, yang kita panggil dia T. Jadi inilah TOP. Simple saja tajuk hari ini, mudah saja. Okey. Alright. Ini untuk pengetahuan. Ini untuk pengetahuan. Sebenarnya ada juga medium tanpa tanah. Ada. Kalau kita tengok orang buat hidroponik tak pakai tanah. Aquaponik, hidroponik semua tak pakai tanah. Tetapi untuk subjek kita, untuk amali kita, kita lebih fokus kepada 7:3:2 dan 3:2:1, iaitu tanam pokok pakai tanah. Tapi untuk pengetahuan, cikgu ceritalah juga. Media tanpa tanah ini biasanya digunakan bagi teknologi hidroponik ataupun vertigasi. Macam tempat kita depan bangkit ABT itulah. Ayo ada belajar masa form 2, cikgu rasa kalau tak silap. Teknologi ini diperkenalkan untuk mengatasi masalah kekurangan kawasan penanaman dan harga tanah yang semakin meningkat. Okey, kalau kita tengok ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis yang ada yang kita boleh gunakan sebagai medium. Yang pertama tu sabut kelapa, sabut nyok tu. Tu boleh digunakan sebagai medium. Tapi kena support dengan bahan organik juga. Kena support dengan bahan organik. Kalau tidak, dia tidak mampu menghidupkan pokok dengan baik sebab dia tak ada bahan organik. Kita kena buat baja. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, sekam padi. Sekam padi, orang bakar tu, sekam padi bakar tu, lepas bakar, dia akan ambil boleh buat medium juga. Okey, sekam padi. Alright, yang seterusnya, ada vermiculite. Vermiculite ni macam rupa kerang kan? Macam rupa kerang. Vermiculite. Okey, yang ni bila kita rendam, dia akan kembang. Ada jual di nursery. Pasir sungai. Boleh juga pakai pasir sungai tanpa kita
tambah bahan lain, dia boleh hidup. Tetapi kita kena support banyak perkara lah. Pasal sungai ni dia tak tahan, dia tak memegang air. Jadi bila kita siram, dia hilang macam tu je. Jadi kita kena kerap siram air. Dan ataupun kita mula menanam pokok-pokok yang boleh tahan, yang lasak. Macam kaktus. Boleh lah. Tapi kalau tanam pokok biasa-biasa yang memang memerlukan air yang diserap daripada akar dengan banyak, so ini medium yang tidak sesuai. Yang kedua, kita perlu support dengan bahan organik juga. Habuk papan pun orang guna. Habuk papan pun digunakan untuk buat medium. Dan yang seterusnya yang terakhir 3.6 iaitu perlite. Perlite ini adalah batu gunung berapi. Dia gunung berapi punya. Dan ini antara medium yang baiklah. Okey. Alright. So hari ini selesailah perkongsian kita pada pagi ini. Kita dah mula mengenali apa itu medium tanaman. Dua perkara tadi, medium penanaman dan juga nisbah dia. Jadi cikgu rasa ia sangat mudah, tidaklah terlalu meninggal kepala untuk berbincang tentang subtopik ini, subtopik medium dan juga nisbah dia. So tidak senanglah, cerita dia sangat senanglah. Okey. So kalau dah kita buat rumusan sedikit di sini. Okey. Yang pertama tadi kita tengok apa? Kita tengok apa itu medium. Kita tengok apa itu medium. Ada 5 perkara tadi yang kita cuba ingat balik maksud dia. Okey. Ada 5 perkara tadi. Okey. Yang pertama kita kata medium campuran atau substrat. Okey. Substrat tanah, bukan tanah, untuk sihatkan tumbuhan. Ini dia punya roughly dia. Jadi sekali lagi orang boleh tengok baliklah. Okey. Okey, yang kedua kita melihat kepada fungsi setiap fungsi setiap bahan tanaman. Bahan medium. Ada berapa fungsi? Ada 5 fungsi berdasarkan berdasarkan TOP. Okey, ada fungsi tanah lum, ada 2 tadi fungsi tanah lum. Ada 1 fungsi bahan organik, ada 2 fungsi untuk apa? Untuk pasir sungai. Dan yang ketiga, kita juga melihat nisbah. Okey, kita juga melihat nisbah. Ada berapa nisbah? Ada 2 nisbah berdasarkan John Innes Spotting, iaitu 3-2-1 dan yang kedua 7-3-2. Dan yang keempat, kita juga belajar tentang medium tanpa tanah. Ada 6 contoh yang kita sebut tadi. Ada 6 contoh. Okey, 6 contoh. Yang pertama, sabut kelapa. Yang kedua, sekam padi. Yang ketiga, vermulit tadi. Okey. Yang keempat, perlite. Yang terakhir tadi perlite, okey, yang ke 1, 2, 3, 4. Okey, yang kelima pasir sungai. Dan yang terakhir sekali tadi apa dia yang terakhir?
Ya, ada 6. So nanti carilah yang terakhir ni apa dia yang ke-6 ni. So ada 6. Inilah perkara yang kita bincangkan. Ada 4 perkara utama. So cikgu harap selepas ini you all akan mudah faham. Ini subjek sangat subtopik yang paling simple lah, paling simple. Jadi selepas ini dah memahami ini, silalah menjawab soalan-soalan Sokratif yang telah cikgu sediakan di dalam link yang cikgu sertakan tadi. So apabila selesai menjawab soalan Sokratif, teruskan mengisi kehadiran. Sekiranya ada apa-apa yang tidak faham, boleh PM cikgu ataupun bersembanglah di dalam grup Telegram kita untuk hari ini, untuk sesi PDPR kita hari ini. So itu saja daripada cikgu. Selamat bukan berehatlah, selamat belajar, jaga diri elok. Ingat COVID masih ada dan sangat-sangat bahaya. Duduk di rumah, tak perlu pun keluar. Bukan tugas hampa untuk keluar. Alright, itu saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.